Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari diucapkan kepada semua penonton wanita hari ini. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, ceria, bersemangat hari ini. Walaupun kata orang keadaan cuaca di luar sana agak redup, agak mendung, tapi sikit. Jangan mendung dan redupkan hari anda. Dan penting sekali jangan stres berlebihan, kerana apabila kita stres yang berlebihan menyebabkan emosi kita tidak stabil, kita mudah marah dan sebagainya. Dan kata orang, cara terbaik untuk meredakan stres adalah dengan memberi dan menerima kemaafan. Tapi ada satu lagi teknik. Apa pula tu? Iaitu teknik berurut yang sememangnya diamalkan atau menjadi amalan dalam masyarakat kita. Dan sememangnya kita tahu teknik berurut ini memang mempunyai khasiat atau manfaat kepada fizikal, terutamanya dalam melancarkan peredaran darah dan juga terhadap emosi, di mana ia memberikan ketenangan dan juga meredakan tekanan. Saya setuju tu Aziz. Dan pastinya hari ini kita nak mengupas satu topik yang berkaitan dengan urutan, iaitu khasiat urutan batu panas. Nak mengetahui lebih lanjut kena terus bersama kami. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita kongsikan segmen tajaan bersama dengan J&J. Saksikan. Adakah anda rasakan bahawa isteri anda seorang yang saling melengkapi hidup anda? Saya rasa kalau sehari, macam contoh kalau dia pergi berkursus dan sebagainya, saya rasa macam sesuatu yang hilang lah. Tak ada pengganti lah bagi isteri saya ni. Sebelum berkahwin lagi, dia pandai menjaga penampilan diri dia. Dan sampailah sekarang bila dah ada anak 3 orang pun masih lagi nampak menarik. Yang amat menarik hati saya adalah sifat yang amat memahami. Macam saya balik rumah dalam keadaan yang letih selepas bekerja, kadang-kadang saya tertidur, dia tak akan ganggu saya dan dia akan uruskan semuanya. Kalau betul-betul perlu baru dia akan kejutkan saya lah. Dia faham walaupun kita tak bagi tahu dia, tapi dia macam boleh baca fikiran. Saya tahu kenapa Puan suka guna produk Johnson's. Pada saya produk Johnson ni kita yakin dengan produk dia sebab dah lama kan. Bila kita sendiri pakai produk tu dan kita pernah pakai produk-produk lain, kita rasa macam tak berapa okey produk-produk lain tu, rasa lebih selesa dengan produk Johnson Baby tu sendiri. Ciri-ciri yang ada banyak sebenarnya, tapi yang paling obvious dia banyak bagi galakan. Macam kalau minat saya, dia support. Yang satu bab shopping ke apa yang saya suka kan. Bila dia sekali macam selalu bagi pendapat kat saya, okey baju ni cantik, baju ni tak cantik semua kan. Bila saya nak pilih something ke apa ke, saya mesti akan refer kat dia. Masa cinta dulu pun saya tertarik kat dia sebab tu dia boleh teman saya pergi shopping. Setengah lelaki kan tak suka kan pergi shopping dengan perempuan. Dia boleh share dengan saya everything. Lama ke guna produk Johnson's Baby? Sebelum kahwin saya dah start guna lotion sebab saya memang suka. Saya punya kulit dry kan, very dry lah, saya memang guna. Okey, bagus. Dan sampai ada anak saya guna. Biasanya guna untuk rutin penjagaan kulit sendiri ke untuk anak? Untuk family. Untuk family lah. Saya memang suka sebab dia ada banyak macam lotion, baby oil, saya memang apply untuk baby, untuk saya sendiri. Isteri saya dalam satu perkataan adalah sensitif. Kita kena bagi tahu ayat yang betul, maksud yang betul supaya dia tak terasa, tak tergores hati dia. Ada satu sensitif pun dia ni terlampau peka macam cepat alert apa yang saya maksudkan. Isteri saya ni memang betul-betul very sensitif. Makin saya kenal dia, makin itulah saya suka dengan dia. Itulah disebabkan saya memilih tak kenal maka tak cinta.
Itu dia tadi bingkisan daripada segmen tajaan J&J dan seperti kita wawarkan sebentar tadi, hari ini topik kita menyentuh tentang kesihatan iaitu khasiat urutan batu panas. Sebenarnya Aziz, kalau orang yang tidak mengetahui, khasiat urutan batu panas ini bermula di negara China dan masyarakat China sini mengamalkannya untuk tujuan kesegaran dan ketenangan tubuh badan mereka. Dan sebenarnya kadang-kadang kita ni bila kita rasa badan seram, sejuk, sengal-sengal, kita selalu membuat andaian bahawa kita ni nak demam dan sebagainya. Tetapi ramai yang tidak mengetahui bahawa kadang-kadang kerana masalah pengaliran darah yang tidak sempurna dan menjadikan daya ketahanan badan itu menjadi lemah. Ya, dan mungkin juga terlalu banyak toksin di dalam badan juga ya, dan itulah yang kita bincangkan hari ini tentang urutan menggunakan batu panas. Dan sebenarnya teknik urutan batu panas ini agak sinonim, fungsinya sama dengan teknik bertungku yang sememangnya diamalkan oleh wanita-wanita selepas bersalin dan sebagainya, dan dikatakan sangat-sangat baik untuk melancarkan peredaran darah serta memulihkan tenaga dan juga mengurangkan stres. Okey, itu antara mungkin sedikit yang dapat kita kongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini. Tapi untuk bersama dengan tetamu sebentar lagi, apa kata kalau terlebih dahulu kita saksikan laporan berkenaan dengan khasiat urutan batu panas ini. Saksikan. Penggunaan batu mineral asli dan permata bertujuan untuk menyegar dan memulihkan luka-luka kecil di dalam badan dan ia mula diperkenalkan sejak 3,000 tahun dahulu. Di negara China misalnya, urutan batu panas digemari wanita untuk menyembuhkan luka dalaman terutamanya selepas bersalin. Urutan batu panas mempunyai fungsi sinonim dengan bertungku. Ini dapat melegakan kesakitan serta memulihkan tenaga yang hilang ketika melahirkan. Teknik urutan menggunakan batu gunung berapi atau batu sungai ini semakin mendapat perhatian terutamanya di Malaysia. Urutan batu panas baik bagi pengaliran darah yang tidak sempurna sehingga menyebabkan daya kehangatan tubuh lemah dan gagal merangsang haba ketika dalam persekitaran sejuk. Selain rawatan dalaman, urutan ini juga sesuai bagi rawatan kecantikan wajah dalam memberi kesegaran wajah yang kusam serta tidak bermaya. Teknik urutan yang betul dengan menggunakan batu panas ini mampu mengembalikan kelembutan wajah selain kembali kekal muda. Dan saya percaya pastinya para penonton di luar sana tak sabar untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang teknik urutan menggunakan batu panas. Dan sekarang ini kami nak memperkenalkanlah tetamu-tamu yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Di hujung sebelah sana kita bersama dengan Puan Ruby Muhammad Lana selaku pemilik Anggun Hair Beauty and Spa. Selamat datang. Terima kasih. Kak Ruby je boleh ya? Boleh. Okey, dan juga bersama kita tak lain tak bukan yang selalu bersama wanita hari ini juga iaitu Datin Iragani yang akan berkongsi pengalamannya menggunakan urutan batu panas ini. Selamat datang. Terima kasih. Okey, kita nak tanya dulu terlebih dahulu kepada Kak Ruby lah tentang sebab kita tahu bahawa teknik urutan menggunakan batu panas ini memang menggunakan batu. Jadi mungkin kita nak terangkan sedikit tentang fungsi batu panas itu. Okey, terima kasih Aziza, Rina. Okey, pertama kali kita secara saintifiknya lah segala yang sejuk tu dikeras. Jadi begitu juga dengan darah kita. Okey, sekiranya kita nak panaskan badan dengan api tak boleh. Jadi kita gunakan batu, batu tu, and then bila batu tu diletakkan di tempat tertentu, dia akan mencairkan perjalanan darah dan selepas itu untuk membuat urutan tradisional lagi memudahkan. Itulah dia. Okey, itu mungkin sedikitlah tentang bagaimana fungsi batu panas itu terhadap tubuh badan kita. Bagi Datin Ira sendiri, kabarnya mempunyai banyak pengalaman tentang urutan batu panas. Nak berkongsi tentang kelebihan ataupun manfaat yang didapati daripada urutan tersebut. Okey, terima kasih Rina, Aziza. Ini satu topik menarik sebab bila kita cerita tentang urutan, selalunya cukup sinonim dengan golongan wanita. Okey, jadi apa yang saya kongsikan sebab saya memang penggemar tegar. Pergi spa. Kalau tak pergi spa, ini mesti dah cuba semua jenis urutan tanpa yang tak ada, semua try. Semua try. Kalau tak, kita panggil terapi datang kalau tak ada masa. Okey, saya kongsikan sedikit. Sebenarnya urutan batu panas ni, atau kita panggil hot stone ni, batu ini sebenarnya dia berasal, dia dipanggil basalt. Batu ni dia harus permukaannya licin dan batu ini berasal daripada lava gunung berapi kerana dia tertinggi dengan iron dan magnesium.
Dan juga kenapa kita harus pakai batu ini? Kerana batu yang berasal daripada lava gunung berapi ini dia mampu menyimpan dan menyerap haba. Jadi bila kita nak lakukan urutan, batu ni harus dididihkan, dipanaskan dengan air di bawah suhu 120 darjah. Ini macam pemilik spa. Betul. Bukan sahaja mengamalkan tetapi mengetahui. Bagi saya Aziza dan Rina, sebagai customer, saya sebagai penggemar spa dan rawatan, saya harus tahu apa manfaat dia dan saya harus bijak memilih apa rawatan yang sesuai pada ketika yang saya perlukan. Ya, dan bercakap tentang kesesuaian ini, adakah ia sesuai untuk semua jenis golongan, semua golongan? Ya, tetapi lelaki atau wanita? Boleh lelaki dan wanita sama, cuma kita tak galakkan kepada wanita mengandung. Dan basically yang mengandung sajalah, sebab yang lain tu kita cuma pemanasan saja, pemanasan urat-urat, pemanasan macam Puan Ira kata tadi, kita bukan simply letak batu tepi jalan kan. Batu yang kita pilih dan memang khas untuk rawatan terapi ni. Dan mungkin Puan Ruby juga boleh kongsikan tentang orang kata urutan batu panas ini, yang bagaimana agaknya prosesnya dimulakan. Mungkin nak dipanaskan batu itu dan kemudian diletakkan sebentar agar tidak memberi kejutan kepada... Ya, betul. Kita panaskan dalam 15 minit. Kita masukkan di bawah suhu 120 darjah tadi. Kita keluarkan, kita tak boleh terus letak. So kita kena nyah haba sekejap, and then bila dah bersesuaian dan baru kita letakkan di atas kasta pesakit lah. Adakah diletak secara terus kepada tubuh ataupun kita boleh letakkan? Boleh. Kita boleh ambil dan letak bergantung kepada suhu yang batu tu. So kita boleh ambil dan letakkan kepada di atas bahu dulu ya. Selalunya yang kalau stres apa semua di belakang. Jadi kita mulakan daripada belakang. Selepas tu selepas 10 ke 15 minit kita angkat batu tu letak di bahagian kaki dan kita buat urutan di badan. Jadi bila haba tu panas dan dia selarilah dengan perjalanan atas dan ke bawah. Tapi kepanasannya taklah sampai tak boleh tahan ya. Kepada yang sudah pernah merasai, mungkin boleh ceritakan kepada penonton bagaimana rasa apabila batu itu berada di atas tubuh anda. Sebenarnya bila kita letakkan batu yang panas tadi ke atas kulit, tapi selalunya sesetengah spa dia tak letak terus ke atas body macam tu sebab takut nanti dia tidak boleh tahan dengan kepanasan. Jadi ada sesetengah tu dia letak dulu tuala. Dia letak kasatan tuala ataupun macam Kak Ruby cakap tadi, kita ambil dulu kepanasan tu dulu. Jadi selalunya tangan dia masih ada haba, tangan itu yang melakukan urutan dulu, kemudian baru ambil batu. Tapi sebenarnya saya cukup tertarik dengan rawatan ini sebab ini satu rawatan yang bukan hanya baru. Rawatan ini telah dipraktiskan 4,000 tahun yang lalu oleh masyarakat Cina, India dan sebagainya. Tapi dulu rawatan ini dipopularkan kembali pada sekitar tahun 90-an oleh Mary Nelson yang dibawa balik. Tapi dulu dia tak panggil hot stone, dia panggil last stone. Dia panggil last stone. Lepas tu dia popularkan kembali. Asalnya dulu rawatan batu ni dia tak pakai sikit tau. 54 ketul batu panas, 18 ketul batu sejuk dan satu batu besar room temperature. Tapi banyak maklumat sebenarnya. Kita dah dari segi khasiatnya. Kita dah dengarkan pandangan daripada pemilik spa dan juga pengamal perubatan, peminat tegar. Peminat tegar spa. Spa ni kata orang. Baik, kita berada di talian sekarang ni. Kita bersama dengan seorang perunding bedah ortopedik daripada Pusat Perubatan Tropicana, iaitu kita bersama dengan Dr. Muhammad Nawar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, khabar baik. Sihat, alhamdulillah. Dengar meriah aja dekat studio. Seronok sekali perbincangannya. Doktor 54 ketul batu saya dengar. Doktor mungkin boleh kongsikan tentang urutan batu panas ini, pandangan doktor sendiri. Okey, terima kasih kerana jemput saya untuk on air lagi sekali di wanita hari ini. Saya rasa rawatan batu panas yang seperti yang kita dulu follow dalam cerita sekarang ni, itu ada orang panggil tempatnya dalam memberikan rawatan kepada pesakit-pesakit yang sakit-sakit sendi, sakit-sakit belakang. Walau bagaimanapun pada pandangan saya secara sudut perubatan adalah lebih penting untuk kita mengenal pasti sama ada pesakit-pesakit yang mengalami masalah-masalah sendi ini mendapatkan pandangan doktor kalau ianya berlaku secara berterusan.
Ya, betul. Sebab kita ada beberapa jenis sakit sendi dan sakit urat, sakit-sakit badan ini yang mempunyai punca-punca khusus secara perubatan. Dan jikalau punca-punca ini kita tidak tackle secara orang panggil beri rawatan yang betul, maka dikhuatiri mungkin akan berlarutan. Rawatan batu panas ini sebenarnya dia lebih menggunakan macam kita buat fisioterapi juga di hospital sebenarnya. Kita pun ada menggunakan hot pack dan beberapa menggunakan konsep haba dalam menghilangkan sakit kepada pesakit-pesakit. Saya rasa ada ruang dalam memberikan penyembuhan kepada pesakit. Tapi perlu kita tengok sama kalau ada latar belakang penyakit yang lain itu dapatkan rawatan daripada pakar ataupun doktor perubatan. Baiklah doktor, saya juga nak bertanya, adakah ianya teknik menggunakan batu panas ataupun teknik menggunakan haba panas ini, adakah ia sesuai untuk semua golongan atau mungkin yang mempunyai masalah-masalah kesihatan yang tertentu, adakah mereka sesuai untuk menggunakan teknik ini? Betul. Tapi yang saya difahamkan, yang saya tahu sikit-sikit lah batu panas ni selalunya guna kat belakang ya. Kalau guna ke bahagian tertentu seperti bahagian kaki dan sebagainya, kita harus ataupun hujung-hujung tangan, kita harus berhati-hati dengan pesakit yang mempunyai penyakit kencing manis atau diabetes ya. Kadang-kadang kerana penyakit kencing manis diabetes ini boleh mendapat masalah dari segi penderia rasa mereka. Yang panas dia tak rasa panas. Jadi letak dalam keadaan biasa. Orang biasa kalau panas sikit dah tergedi-gedi dah tak boleh tahan. Kalau orang kencing manis ni dia okey je, no problem. Sampai akhirnya kadang-kadang boleh menimbulkan masalah terbakar kulit dan sebagainya yang boleh menyebabkan komplikasi. Jadi untuk penyakit-penyakit pesakit-pesakit kencing manis, saya ingat kita kena lebih berhati-hati dan apa orang panggil teliti dengan dari segi kerengsaan kulit lah. Ada juga beberapa jenis penyakit lain seperti radang pada kulit, kulit yang lebih sensitif, yang tidak boleh terkena pada haba. Mungkin ada beberapa jenis penyakit khusus seperti SLE, lupus dan beberapa yang lain yang kulit mereka itu memang automatik nipis. Jadi kalau letakkan rawatan tu dia jadi lebih senang terbakar. Jadi saya ingat yang itu secara umumnya lah. Tapi kalau orang biasa rawatan kali pertama general sakit tu, saya ingat kalau nak cuba tu apa salahnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau berlarutan kita mendapatkan rawatan daripada pakar ataupun doktor perubatan. Baik doktor, mungkin sedikitlah nasihat doktor kepada mereka di luar sana yang mungkin ingin mencuba tentang urutan batu panas ini doktor. Okey, saya bukan seorang pakar bahagian urutan batu panas. Bagi saya adalah kalau sudah ada apa orang panggil cuba, kita dah ada salah satu daripada cara ikhtiar untuk menghilangkan pelbagai masalah kita, tidak salah sebenarnya untuk mencuba. Saya tidak juga mengatakan bahawa bidang perubatan adalah satu-satunya bidang yang boleh memberikan penyembuhan kepada pesakit. Tambahan pula sekarang ini di mana-mana tempat di seluruh dunia kita dah mula buka mata di mana kita membuat rawatan secara kombinasi antara rawatan moden dan juga rawatan alternatif ataupun tradisional. Jadi ada apa ruang di situ, cuma pesakit harus tahu jika berlarutan, jika tidak ni jangan ragu-ragu untuk mendapatkan nasihat pakar. Baiklah, terima kasih doktor. Sama-sama, terima kasih juga kepada warga wanita hari ini. Itu dia tadi kita dah dengarkan pandangan daripada seorang doktor, seorang pruning bedah ortopedik lagi yang telah memberikan pandangan. Tak ada masalah nak cuba katanya, tapi kalau ada masalah yang berlarutan perlulah jumpa dengan doktor dan sebagainya. Tapi kita nak berehat seketika. Ada banyak lagi soalan nak kita tanyakan kepada kedua-dua tamu kita. Kita berehat dulu, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita harus tanya pada diri kita, ke mana kita nak bawa Malaysia? Ke mana kita nak bawa Malaysia? Ke mana kita nak bawa Malaysia? Sama ada kita nak bawa Malaysia ke gerbang puncak jaya yang lebih maju atau ke lembah yang mundur.
Khasiat urutan batu panas itu yang sedang kami bincangkan di Wanita hari ini. Mungkin kita nak tanya dengan Kak Ruby sendiri. Bagaimana agaknya kalau kita lihat di sini kan, dari segi perbezaan batu-batu ini, ada yang besar, ada besar dan juga kecil. Mungkin fungsi dia untuk diletakkan pada bahagian tubuh juga mempunyai kawasan yang tertentu. Berbeza Rina. Misalnya batu yang kecil ni, kita more on kan tulang belakang kita melengkung macam ni, so dia just nice untuk kita letakkan susun di atas kita punya tulang tu. And then yang ni yang mana stres, selalu kita stres, kita selalu berat dekat bahu kan. So ini adalah untuk di bahu yang besar tu. And then lagi kecil dia akan lagi kepada macam urat sebelah tangan, and then terus ke belakang. So jadi setiap batu tu ada tempat dia. Kita tak boleh letak suka-suka lah. Dia bersangkut paut juga dengan saintifik lah. Puan Ira tentang saintifik tu nak tanya. Pakar kita dah ada jadi pakar urutan batu panas. Tentang ada kena-mengenanya dengan orang kata medan cakrawala di setiap tubuh kita. Sebenarnya Azizah, rawatan batu ni sebenarnya dia bukan boleh letak pada tempat-tempat yang sebarangan. Dia letak pada poin-poin tertentu. Antaranya mungkin poin-poin yang dipanggil medan tenaga dalam badan kita yang dipanggil cakra. Ataupun kita cakap poin-poin akupuncture dalam badan kita. Sebab tu dia letak batu di tempat-tempat tertentu. Sebab di situ akan menghantar semua tenaga ke seluruh badan. Sebab dalam badan kita ni sebenarnya ada 7 poin tenaga yang menghantar ke seluruh tubuh kita, yang di mana bila tenaga ni bergerak laju, dia menghantar segala nutrisi dan oksigen. Jadi sebab itu bila dia letak batu panas tu tadi, dan kemudian batu panas tu tadi tu, dia bukan saja rawatan pada luaran, dia rawatan sampai ke dalam, kerana dia sampai ke tisu dalam. Jadi sebab itu urutan juga harus dilakukan bersama dengan batu-batu itu sekali. Jadi saya percaya bila kita letak pada titik-titik poin cakra dalam badan tadi, dia mampu menaikkan aura kita. Jadi bila aura kita naik secara tak langsung, customer yang datang tadi tu, selain dia dapat rawatan, selain dia dapat rawatan kesihatan, sebab saya tahu rawatan batu panas ni dia mampu juga melancarkan perjalanan darah. Kemudian masalah orang yang sukar tidur, dia panggil insomnia, juga memang sesuai untuk rawatan batu panas. Kemudian masalah dengan sakit-sakit sendi juga memang bagus untuk rawatan batu panas ni. Jadi saya juga ada terbaca yang mereka yang mengalami masalah tak lancar dari segi haid dan sebagainya. Ya, memang bagus sebab saya cakap tadi, bila kita menggunakan batu panas tadi, letak pada poin-poin cakra di dalam badan kita tadi, kemudian dia melancarkan perjalanan darah. Bila darah jalan lancar dan laju, mudah terapi untuk melakukan urutan. Jadi bila urutan tu dilakukan dengan mudah, di mana dan kadang-kadang kita tahu kan dalam badan kita ada urat-urat yang bersimpul disebabkan oleh tekanan, stres. Jadi bila kita lakukan rawatan batu ni tadi, urutan tu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi selain daripada mendapat kesegaran, dia juga mendapat kecantikan. Dapat dua-dua sekali. Patut suka sangat dah. Lagi satu lagi satu Azaz, cuba macam kita dulu orang tua-tua, bila dulu kita punya perawatan spa bersalin bidan-bidan dia gunakan tungku. Kita tak ada rawatan moden, tak ada apa, tak ada mesin dia gunakan tungku, dibakar panas dan dituam kepada rahim. Jadi cara bertungku tu pun dia ada cara dia naikkan rahim. Jadi jadi orang dulu lepas beranak 2-3 pun boleh pakai kebaya. Jadi daripada situ actually khasiat batu ni memang dah lama lah. Okey, baiklah, kita ada dengarkan pandangan daripada kedua orang tamu kita. Kita nak juga dengarkan pandangan daripada anda di luar sana. Bolehlah telefon kami ke talian bebas tu 1800886636. Dan tadi Pak Ruby ada ceritakan sedikit tentang bertungku tapi bagaimana ia berbeza teknik bertungku tu bagaimana berbeza dengan teknik rawatan batu panas ni? Masa mengandung rahim kita kembang dan semuanya kembang lah kan. Jadi bila rahim tu adalah yang paling penting. Jadi bila tungku tu panas, bila kita tengok mak bidan tu, dia akan cuba betulkan kedudukan rahim tu dengan batu tu sendiri. Jadi bila dia tolak tu, dia terasa macam akak sendiri dah ada 3 orang anak dah besar-besar kan. So dia masa bertungku tu kita terasalah rahim tu ditolak dengan cara yang terletak kepada tempat dia. Jadi pun dia orang kata rahim tu boleh kecut
dengan cepat. Yang pasti kena tahu teknik urutan Teknik urutan yang betul. Saya tambah sikit. Ya, boleh. Sebenarnya kalau teknik bertungku yang diamalkan oleh cara tradisional orang Melayu, bertungku dengan rawatan batu urut ni, dia batu yang berbeza. Saiz bertungku dia harus batu yang besar. Dan kalau masyarakat India, diorang menggunakan batu daripada batu sungai. Berbanding dengan batu yang rawatan di spa ini, dia menggunakan daripada lava gunung berapi. Tapi harus permukaan yang licin. Kalau tidak nanti akan memudarat kepada kulit. Jadi kalau bertungku macam Kak Ruby kata tadi, memang itu satu rawatan yang di mana memecahkan ketulan-ketulan darah yang tak boleh dipecahkan dengan secara semula jadi harus kita bertungku. Kita tekan di tempat poin-poin tertentu. Dia tak boleh bertungku sebarangan juga. Jadi kalau orang yang masalah dengan macam cakap tadi, kalau badan rasa, kan tadi di awal Rina ada cakap, kalau badan mungkin sebenarnya disebabkan oleh darah jalan tak cantik. Jadi badan jadi sejuk dan sebagainya. Jadi itulah rawatan yang harus kita lakukan. Tak semestinya bertungku itu dilakukan selepas bersalin saja. Maksudnya bila-bila masa. Bila masa pun boleh. Tapi bukanlah maksud saya kat sini hari-hari nak bertungku. Jadi kalau tak sempat pergi spa, bolehlah buat sendiri. Boleh. Kat rumah ke. Tapi harus ada ilmu lah. Tapi nanti sebarangan letak pula. Ya, betul tu. Dan pastinya kita dah dengar pandangan daripada Datin Nira. Kita nak dengarkan pandangan daripada seorang lelaki tentang urutan batu panas ini. Hello. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Cik Johan. Okey, saya tanya isteri saya selalu pakailah lepas bersalin. Selalu dia pakai macam batu yang tadi tunjuk kan. Ya, ya. Dengku semua tu memang okey lah. Apa antara nampak kesannya, perbezaannya Cik Johan? Dia memang kesan. Sebelum tu lain, lepas tu lain saya tengok yang tu kasut warna hitam tu, yang kasut warna putih tu tinggi, cantik, lawa, geram. Saya tengok dia tu semas. Okey, terputus. Yang pastinya isteri tentang pengalaman isterinya bersalin, mungkin dia gunakan kaedah bertungku, saya rasa. Bertungku rasanya. Tapi itulah sememangnya rawatan-rawatan alternatif ataupun kita cakap rawatan-rawatan begini tak salah untuk kita cuba. Tapi macam saya, rawatan batu panas ni saya tak lakukan dia setiap minggu. Itu baru nak tanya berapa kali. Dalam sebulan tu berapa kali membutuhkan waktu untuk spa? Kalau nak ikutkan, saya akan lakukan rawatan batu panas ni sebulan 2 kali. Begitu juga sebab rawatan batu panas ni disusuli dengan urutan. Jadi dah cukup lah. Kemudian selain daripada itu, saya juga melakukan lulur, mandi aura dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita orang perempuan ni sememangnya inilah peluang yang terbaik untuk kita manjakan diri dengan pergi ke spa. Kalau dekat rumah kita mungkin terlalu banyak aktiviti, terlalu banyak kerja, dengan kita pun bekerja. Jadi kita memang badan kita letih, badan kita penat dan sebagainya. Pergi spa adalah satu cara yang terbaik. Sebab bagi saya, bila kita lakukan rawatan spa ni dengan kaedah yang betul, dengan kita ada ilmu yang betul, kita akan mendapat manfaat dari segi spiritual, emosional dan juga fizikal. Jadi itu yang kita nak tu, dan kita tahu hasilnya juga memang terbukti. Tapi pada diri saya sendiri. Tapi tadi bila Datin Nira sebut tentang urutan batu panas ini disertakan dengan urutan dan sebagainya, dah tentu kita akan menggunakan minyak aromaterapi dan sebagainya. Pandangan daripada Kak Ruby sendiri bagaimana pemilihan minyak aromaterapi yang sesuai untuk urutan ni? Minyak tu selalunya kita jangan ambil yang terlalu berminyak tu. Dia banyak minyak di pasaran sekarang ya Datin kan? Ya, betul. Tapi untuk macam di salon kita ada minyak tertentulah. Macam minyak lavender, minyak jasmin. So yang boleh diterapkan kepada urut-urutan. Kalau dulu kalau kita kata pemilihan minyak itu berdasarkan kesakitan ataupun masalah yang dihadapi oleh tak selalunya kita bergantung kepada keselesaan customer. Kalau customer dia nak pergi office tengah hari, lunch hour sekejap, dia break, dia kata tak nak yang bau-bau serai lah apa semua. So kita pakai wangi-wangi. Lavender. So minyak tu actually daripada bunga-bungaan. Jadi dia pun macam Datin Nira katalah, dia connected tau. Dia bersambung dengan aura, cakra dan juga kita punya sebagai badan kita ni berkait rapat dengan alam. Sangkut paut dengan kesihatan fizikal, mental, jasmani, spiritual. Spiritual. Daripada Datin di penghujung perbincangan kita ni tentang mengapa, secara ringkasnya, mengapa kita
perlu mencuba teknik rawatan ini? Okey, bagi saya ini bukan satu rawatan baru. Ini rawatan yang telah dipraktiskan lama lagi pada sejak zaman kuno lagi. Jadi tak salah untuk kita mencuba dan saya percaya dengan rawatan batu panas ini mampu memberi kesegaran kepada badan dan juga mampu memberi satu kesan yang cukup maksimal kepada diri. Dan saya percaya sebagai wanita, kesihatan harus kita jaga. Sebab kalau kita tak jaga kesihatan, bagaimana kita nak memberi pada orang lain? Jadi manjakan diri, pergilah buat rawatan dan cubalah rawatan batu panas ni dan memang memberi kesan kepada kita. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan terima kasih kepada Datin Ira dan juga Kak Ruby bersama kita hari ini berkongsi tentang khasiat urutan batu panas. Lepas ini kita akan bersama dalam segmen tajaan, tapi kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita bersatu. Perhatian yang istimewa kepada kumpulan belia di negara kita. Kita ada dasar belia negara. Kita ada program-program yang kita tumpukan untuk membangun anak-anak muda belia di seluruh negara. Kita sediakan peluang-peluang pekerjaan, kita sediakan peluang-peluang pelajaran untuk anak-anak kita di seluruh negara. Ya, baiklah segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Nuris Shop dan sekarang ini kita bersama dengan pengarah urusan Nuris Shop iaitu Datuk Zainuri Muhammad Zain. Apa khabar Datuk? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, dan hari ini Datuk nak menceritakan sedikit tentang produk BC Up. Bagaimana agaknya para pengguna boleh mendapatkannya? Ya, produk BC Up ya. Kita produk BC Up melalui keluaran Nuris Kosmetik ya. Dan boleh mendapatkan di semua cawangan dia lah ya, dan juga dengan HQ kita. Fungsi BC Up adalah untuk menghilangkan sengal-sengal badan ya. Macam sakit tulang, sakit tumit, angin, gout. Ialah aktiviti orang kata dalaman package masalah dalaman kita ya. Jadi sesuai jugalah BC Up ni adalah untuk kita wanita-wanita yang berkerjaya dan aktiviti yang lasak dan juga kita untuk menampilkan dalaman kita yang lebih bertenaga ya. Jadi BC Up ni kita makanan tambahan untuk dalam Nuris Kosmetik lah ya, yang mempunyai sesuai lah untuk masalah-masalah orang-orang yang bekerja berat ya. Seperti kalau kita tengok dalam visual hari ni, seluruh rumah hari-hari mereka bekerja kat rumah ya. Mungkin keletihan ya. Ada masa sakit pinggang, ada masa sakit urat kan, dan ada masa terseliuh ya. Jadi BC Up ni memang sesuai sangatlah untuk membantu masalah-masalah yang sedemikian ya. Dan harga dia tak mahal lah, amat berpatutan dah dengan harga RM48 sahaja ya. Dalam BC Up ini dan dia juga boleh guna juga untuk orang lelaki ya. Orang lelaki boleh mengguna juga BC Up ini sebab dia amat bagus ya untuk keperluan dalaman lelaki dan wanita. Datuk, cara pengambilannya bagaimana? Cara pengambilan kita adalah konsisten lah. Secara konsisten adalah mengambil daripada pagi dan juga malam ya. Secara konsisten. Dia dalam bentuk kapsul dia dalam berbentuk kapsul lah ya. Dan boleh dapatkan di semua cawangan kita dan juga di HQ kita lah ya. Tapi Kak Nurshow kalau boleh ya ambil cara pembelian ya melalui stokis yang betul ya, ataupun direct kepada HQ kita. Dan visual tu dia tengok dia minum ya, dia minum BC Up kita. Dia bukan dalam bentuk kapsul, minta maaf ya. Dia berbentuk macam jamu majun bulat. Ya macam tu. Dia bukan berbentuk kapsul. Dia jamu berbentuk macam gentil ya. Bulat macam tu. Jadi dalam sebulan berapa kali agaknya yang perlu ini BC Up ni dia boleh menggunakan hari-hari lah ya. Dalam masa tempoh Kak Nur rasa memang tiap-tiap hari perlu guna BC Up untuk
kegunaan kesihatan kita dalaman. Maksud saya sekotak ni ada berapa biji dan dalam tahan sekotak ni rasanya sesuai untuk 1 bulan. Untuk sebulan Satu kotak ni sesuai untuk 1 bulan lah. Dan keluaran kita hari ni juga tapi dalam website masih lagi tunjuk aktiviti suri rumah yang yang sibuk dengan urusan rumah tangga kalau kita tengok tadi dan memang sesuai sangat untuk penggunaan BCR lah. Itu tentang BCR dan kita nak tahu lebih lanjut ni tentang set bersalin Nuris ni. Set bersalin Nuris ni sebenarnya kita dalam pasaran sudah lama produk set bersalin ni dan kita mempunyai beberapa item lah dalam set bersalin seperti kalau kita tengok kita ada air gamat kan, kita ada tablet haruan, kacik manja kani serapat, herba periuk, ubat barut perut dan set pilis. Begitu juga minyak telon dan herba mandian dan body massage oil. Jadi dalam package kita ni yang komplit orang kata daripada rambut sehingga kucing kaki, untuk package set bersalin memang amat sesuai set Nuris Kosmetik sebab kalau kata minyak telon ni memang popular sangat banyak orang bagi tahu feedback daripada customer, mereka kata minyak telon ni bagus dan hanya harga dia kalau boleh beli loose juga satu paket ni harga dia RM199 sahaja RM199 sahaja dan kita boleh beli loose secara berasingan kalau nak beli secara berasingan pun boleh. Dalam ni kita ada air gamat dan orang tahu macam air gamat, tablet haruan ini adalah sesuai untuk membaik pulih luka luka dalaman dan kita kalau kita tengok kacik manja kandi serapat ni kalau kata kita tak dalam bersalin pun kegunaan harian memang kita boleh menggunalah, memang sesuai sangat untuk wanita-wanita lah kalau kita tengok kan memang baguslah orang kata untuk kesihatan dalaman wanita kalau kacik manja kandi serapat dan kita ada juga ubat periuk. Ubat periuk tak semestinya dalam pantang. Untuk menjaga kesihatan dalaman kita, kita boleh rebus hari-hari. Tapi dia rebus berbentuk herba, rempah, akar kayu. You boleh rebus dan you boleh minum. Dan juga apabila sudah bersalin, tentu badan kita keletihan kan. Dan kita ada herba mandian. Jadi apabila sudah bersalin, boleh mandilah dalam masa 2-3 hari lah, 1, 2 dan 3. You boleh mandi dengan menggunakan herba mandian, dia boleh rebus dan dia boleh campur juga dengan rempah-rempah yang lain. Itu dia tadi antara penerangan ringkas berkenaan dengan set bersalin Nuris. Lengkap sekali lengkap padat. Terima kasih produk dalam set bersalinnya. Terima kasih kepada Datuk Zainuri di atas penerangan berkenaan dengan produk daripada Nuris Shop. Kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu kita nak berkongsi satu bingkisan tentang teknologi kecantikan. Saksikan. Silakan. Rata-rata wanita dan lelaki inginkan rambut yang hitam dan juga cantik. Dianggarkan 1/5 wanita di Malaysia mengalami masalah keguguran rambut akibat daripada faktor penuaan, perubahan hormon dan juga pengambilan ubat-ubatan. Tidak terkecuali kaum hadam yang mengalami masalah botak di bahagian depan, tepi dan tengah rambut. Ada yang mengambil keputusan menjalankan rawatan tradisional dan ada juga yang mengambil keputusan untuk menggunakan rambut palsu bagi mengawal permasalahan ini. Hari ini kami bawakan kepada anda satu lagi teknologi terkini, kaedah transplant ataupun implan rambut. Dengan menggunakan teknologi terkini robotik yang didatangkan khas dari Amerika Syarikat ini, implan rambut bukan lagi satu trauma. Tanpa perlu ke dewan pembedahan, anak rambut akan dicabut dan ditanam semula. Traditionally, hair loss is a very big problem, especially for men. Very big problem, and a lot of treatment actually slow and not that satisfactory. And traditionally, the hair transplant is very tedious. You have to cut the hair from the back and then there will be a scar there, and then you have to isolate the hair one by one. It's very slow. It may take 8 to 10 or 12 hours. Very tedious. And when you harvest the hair using hand, there's a lot of damage to the hair. A lot of we call transection. So the rambut kena potong and then putus.
So dia tak hidup lah. You transplant pun dia tak hidup, so dah rosak. So until now, it has been very susah lah. Now we have this new robot. It's actually very amazing. The robot can harvest the hair very accurately. All the hairs harvested are also nice with the roots, very healthy, and when you plant, the hairs will grow. The success rate is around 93%, so very high survival rate. Jika dahulu proses penanaman semula rambut atau lebih dikenali sebagai hair transplant ini mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan untuk menampakkan hasil, melalui teknologi terkini pertama di Asia ini, mesin robotik menggunakan sistem ARTAS akan memilih folikel rambut yang sihat dan kemudian ditanam di tempat yang memerlukan rambut. Menariknya teknologi ini, ia tidak akan meninggalkan sebarang parut berbanding proses penanaman rambut secara konvensional. Hanya perlu melakukan proses ini sekali seumur hidup, tidak perlu gusar lagi tentang masalah rambut gugur dan botak. Teknologi terkini dunia kecantikan ini mungkin dapat membantu anda. Selamat mencuba. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya dalam segmen Menu Santai. Minggu ini saya berada di Pusat Masakan Kemas Kampung Salak Tinggi, Sepang. Ini antara salah satu cawangan untuk masyarakat setempat di sini menjalankan pelbagai aktiviti dan juga kegiatan bersama-sama, dan salah satu antara aktivitinya adalah aktiviti masakan. Nak tahu resepi menarik bersama dengan masyarakat setempat di sini? Apa kata jom ikut saya. Kemas mempunyai lebih kurang dalam 60 kelas masakan di seluruh Malaysia. Kita ada di kawasan-kawasan yang biasanya di pinggiran bandar di seluruh Malaysia. Setiap kelas kita mempunyai lebih kurang 15 hingga 25 orang lah dalam satu kelas. Dan kita juga mempunyai pemaju masyarakat setakat ini lebih kurang 68 orang sebagai guru kelas masak. Kelas masak ni lebih kepada mengajar masyarakat tentang makanan sihat, meningkatkan ekonomi lah masyarakat kampung kan, supaya lebih berkejaya dalam bidang masakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Hari ini saya nak kongsikan satu resepi yang cukup istimewa daripada orang kampung Salak Tinggi Sepang ini. Saya bersama dengan Cikgu Noreha Basuni. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ini apa agaknya menu istimewa kita untuk penonton wanita hari ini Cikgu? Hari ini saya akan tunjuk ajar membuat sambal goreng variasi kawasan sini. Sambal goreng variasi. Untuk resepi ini, kita perlukan kentang yang telah pun digoreng, tempe goreng, tahu goreng, tahu kering, suun, kacang buncis ataupun kacang panjang, pati santan, udang segar, cili padi, bawang merah dan bawang putih ditumbuk, sedikit air asam jawa, 1 batang serai dan juga garam. Tumis serai sehingga naik bau, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih dan juga cili padi yang telah pun ditumbuk. Cikgu Noreha sendiri dah agaknya berapa lama menjadi tenaga pengajar di Pusat Masakan Kemas ni? Saya dah jadi tenaga pengajar ni lebih kurang suku 4 dah orang. Lama. Dah tentu banyak pengalaman dia. Ada sikit. Sebenarnya saya ni masih belajar dan belajar. Setelah itu, masukkan pati santan. Kita terus masukkan tempe yang dah digoreng ni ya? Masukkan bahan digoreng. Masukkan juga kentang goreng bersama tahu goreng dan juga kacang buncis. Masukkan serbuk kunyit untuk memberikan sedikit warna. Diwarnakan sebab kebanyakan bahan-bahan sudah pun digoreng, jadi peruntukan masa untuk masak sambal goreng ini tidaklah terlalu lama. Tidak terlalu lama. Setelah dimasukkan udang segar, masukkan garam dan bolehlah dihidangkan. Jangan lupa untuk mencuba sambal goreng variasi.
Macam mana Rina, dah pandai masak ni sambal goreng? Boleh lah, tapi saya tak nafikan memang sedap rupanya sambal goreng ni, Aziz. Itu salah satu makanan kegemaran saya juga. Oh ya? Sambal goreng. Boleh cuba lepas ni. Okay. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung siaran. Pastinya anda yang akan bersama kami di Terengganu, jangan lupa untuk kenali inisiatif Satu Malaysia. Jalani pemeriksaan kesihatan bersukan dan beriadah di Jelajah Janji Ditepati, Dataran Shah Bandar Kuala Terengganu pada 23 bulan Februari, itu hari Sabtu ini, bermula dari jam 8 hingga 10 malam. Jadi orang Terengganu ramai-ramai meriahkan Jelajah Janji Ditepati. Baiklah, kita dah pun hampir ke penghujungnya dan jangan lupa esok untuk bersama kami lagi. Kita ada satu lagi topik menarik, iaitu tentang benarkah wanita terancam di usia 40-an? Terancam macam mana tu, nak tahu lebih lanjut bersama kami esok. Dan pastinya bagi mereka yang terlepas siaran hari ini ataupun yang sebelumnya nak menyaksikan kembali, anda boleh layari www.tonton.com/WHI dan boleh saksikan siaran episod Wanita Hari ini yang anda terlepas. Kita dah sampai di penghujung siaran. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih di atas kesediaan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Something more. Live if you really want to. Live if you really want to. Live if you really want to. All my life I've been looking for something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. For something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. Don't hide from what you are and rise before you fall and hope for something more. Live if you really want to. Just seem so far away, and now it's like they're here to stay.